Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk unit 4, masa dan waktu, matematik tahun 4, standard kandungan 4.5, operasi asas masa, manakala standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai pada hari ini ialah 4.5.1, menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai masa melibatkan jam dan hari, hari dan minggu, bulan dan tahun, tahun, dekad dan abad. Baiklah murid-murid, untuk kemahiran menambah masa, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 152. Kita perhatikan contoh soalan 1. Ayah membina 3 buah reban ayam yang ditempah dalam tempoh yang berbeza. Maksudnya ayah adalah seorang pembina reban ayam dan telah membina 3 buah reban ayam yang ditempah mengikut tempoh masa yang berbeza. Iaitu reban A, tempoh masa membinanya adalah 3 hari 4 jam. Reban B, tempoh masanya adalah 2 hari 9 jam dan reban C adalah 1 hari 12 jam. Okey, soalannya, berapakah jumlah masa untuk membina reban A dan reban B? Jadi, kat sini kata kuncinya adalah jumlah. Maka kalau jumlah, kita kena tambah tempoh masa reban A ialah 3 hari 4 jam. Tambah tempoh masa reban B, tempoh pembinaannya adalah 2 hari 9 jam. Dan hendak jawapan nanti dalam anu hari dan anu jam. Maka langkah pertama yang perlu kamu buat, kamu perlu membina T dulu. Bentuk T ni dan masukkan unit yang terlibat iaitu hari dan jam. Kemudian masukkan nilai. Untuk hari kita masukkan 3 dulu. Untuk jam kita masukkan 4. Okey, tambah 2 hari. Di ruangan hari kita letak 2. Di ruangan jam kita letak 9 jam. Okey, kemudian kita tambahkan macam kita menambah nombor bulat. Okey, 4 jam tambah 9 jam adalah 13 jam. Okey, awak perlu tulis 13 ni di ruangan jam. Sebab yang ini adalah untuk unit hari. Awak tak boleh campur satu ni naik di sini. Dia mesti di ruangan jam juga. Satu ni di ruangan jam. Jadi 13. Kemudian 3 ditambah 2 adalah dapat 5. Kemudian kamu keluarkan tempoh masa ni adalah bersamaan dengan 5 hari 13 jam. Ini adalah merupakan jumlah masa untuk ayah membina reban A dan reban B. Baiklah murid-murid, kita terus pergi kepada contoh 1B, kira tempoh untuk membina kesemua reban itu. Okay, kalau kesemua reban itu ada 3 reban yang terlibat, iaitu reban A, reban B dan reban C. Jadi mula-mula langkah pertama kita buat bentuk T dulu. Masukkan unit yang terlibat ialah hari dan jam. Reban A tadi tempoh masanya adalah 3 hari 4 jam. Reban B 2 hari 9 jam dan reban C tempoh masa pembinaannya adalah 1 hari 12 jam. Kemudian kita jumlahkan 12 tambah 9 adalah 21, 21 tambah 4 adalah 25. Jadi di ruangan jam ni letak 25 jam. Kemudian 3 tambah 2 adalah 5, 5 tambah 1 adalah 6. Jadi 6 hari di ruangan hari. Jadi kamu diperhatikan di sini, okay, 25 jam ini dah cukup untuk 1 hari. Okay, 25 jam ni dah cukup untuk perkaitan 1 hari adalah 24 jam. Kita tahu 1 hari 24 jam. Jadi kalau 25 jam ini sebenarnya adalah 1 hari 1 jam. Okey, 25 jam adalah sama dengan 1 hari 1 jam. Maka kita tolak 24. Okey, 24 ni sebenarnya kita tolak dan kita jadikan dia hari. Tolak 24 tambah 1 hari. Okey, tolak 24 dan 24 ni akan menjadi 1 hari. Jadi 25 tolak 24 akan dapat 1 jam dan 6 hari tambah 1 hari akan dapat 7 hari. Jadi tempoh masa untuk membina kesemua reban itu awak keluarkan adalah 7 hari 1 jam. Jadi tempoh masa kena keluarkan juga.
Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh yang kedua. Baca maklumat di sebelah, nyatakan masa dalam minggu dan hari Hakimi membaca kesemua buku itu. Ini adalah menunjukkan jadual tempoh Hakimi membaca buku. Bukunya ada 3 jenis. Buku A, tempoh masanya Hakimi membaca adalah 4 minggu 5 hari. Buku B, 6 hari. Manakala buku C, tempoh masa untuk Hakimi membaca adalah 2 minggu 4 hari. Soalan meminta kita nyatakan masa dalam minggu dan hari kesemua buku yang Hakimi baca. Maka langkah pertama kita tahu adalah operasi tambah kesemuanya. Jadi 4 minggu 5 hari tambah 6 hari tambah 2 minggu tambah 4 hari. Mula-mula kita buat T, kita kena buat bentuk lazim. Jadi buat T, bentuk T, masukkan nilai unitnya iaitu minggu dan hari. Kemudian masukkan 4 minggu dalam ruangan minggu letak 4, dalam ruangan hari letak 5, kemudian tambah 6 hari, maksudnya bawah hari, bawah 5 ni kita letak 6 hari. Okey, minggu tak ada, biarkan aja, tambah lagi 2 minggu, 4 hari. Okey, kita laksanakan operasi tambah macam biasa, 5 tambah 6 adalah 11, 11 tambah 4 adalah 15. Okey, letak di ruangan hari adalah 15. Kemudian di ruangan minggu, 4 minggu tambah 2 minggu adalah 6 minggu. Awak perhatikan di sini 15 hari sebenarnya dah lebih daripada 1 minggu. Dia dah lebih. Jadi dia sebenarnya adalah 2 minggu. Jadi kita tolak 14 ataupun kita bahagikan 15 hari kepada minggu. Kita akan bagi 7. Kita akan dapat 2 minggu 1 hari. Ataupun kalau awak nak congak pun boleh. Jadi 15 tolak 14 sebab dalam 15 hari ini sebenarnya ada 2 minggu. Jadi 2 minggu adalah 14 hari. Tolak 14. Jadi 15 tolak 14 adalah 1 hari. Kemudian yang 14 hari yang kita tolak ni sebenarnya kita jadikan dia minggu. Jadi sama dengan tambah 2 minggu. 6 tambah 2 minggu adalah 8 minggu. Kemudian kita keluarkan balik maka jumlah masa ataupun jumlah tempoh masa Hakimi membaca semua buku itu adalah 8 minggu 1 hari. Baiklah, kita lihat pula contoh yang ketiga. 1 tahun 9 bulan tambah 3 tahun 4 bulan. Nak jawapan dalam anu tahun dan anu bulan. Okey, mula-mula kita sediakan bentuk T dan masukkan unit yang terlibat adalah tahun dan bulan. Soalan adalah tahun dan bulan. Masukkan nilai 1 tahun 9 bulan tambah 3 tahun 4 bulan. Kemudian kita tambah macam biasa, 9 tambah 4 adalah 13 bulan. 1 tahun tambah 3 tahun adalah 4 tahun. Kamu tak boleh biarkan jawapan ini begini saja sebab 13 bulan sebenarnya dah melebihi 1 tahun. 13 bulan adalah 1 tahun 1 bulan. Okey, 1 tahun adalah 1 bulan. Awak sebenarnya boleh tolak je terus. Bawah 13 ni awak tolak 12 tambah 1 akan dapat 5 tahun 1 bulan. Kalau awak tak nak buat tolak di situ, awak boleh keluarkan juga sebenarnya 4 tahun 13 bulan adalah hasil tambah 4 tahun tambah 13 bulan ini adalah 12 bulan tambah 1 bulan. Kemudian 4 tahun turunkan tambah 12 bulan ini jadikan tahun adalah 1 tahun tambah 1 bulan. Jadi 4 tahun tambah 1 tahun unit dah sama boleh tambah jadi 5 tahun turunkan 1 bulan. Jadi jawapan akhir adalah 5 tahun 1 bulan. Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh yang keempat. 5 dekad 4 tahun tambah 2 dekad 9 tahun tambah 42 tahun. Nak jawapan kamu nanti dalam dekad dan anu tahun. Jadi kita sediakan T, bentuk T siap-siap dan masukkan kehendak soalan adalah dekad dan tahun. Kemudian kita masukkan nilai 5 dekad 4 tahun tambah 2 dekad 9 tahun tambah 42 tahun. Pastikan nilai tempat, nilai nombor yang betul di tempat kedudukan unit masa yang betul. Jadi 42 tambah 9 adalah 51 tahun. 51 tahun tambah 4 adalah 55 tahun. Manakala 5 dekad tambah 2 dekad adalah 7 dekad. Awak perhatikan di sini 7 dekad 55 tahun. 55 tahun ni dah cukup untuk 1
dekad. Dah lebih daripada 1 dekad. Dia adalah dah 5 dekad. Kalau awak tak nak buat tolak 50 tambah 5 di sini, awak boleh je tulis balik 7 dekad. 55 tahun adalah bersamaan dengan 7 dekad. Yang 55 tahun ni awak dah belajar dulu menukar unit tahun kepada dekad adalah 55 bagi 10. Awak akan dapat 55 tahun ni sebenarnya 5 dekad 5 tahun. Sambung balik. 7 dekad ialah 7 dekad tambah 55 tahun ini adalah 5 dekad 5 tahun. Kemudian unit yang sama, 7 dekad tambah 5 dekad adalah 12 dekad. Yang ni turunkan saja. Jadi jawapan akhirnya adalah 12 dekad 5 tahun. Baiklah, kita lihat contoh yang terakhir, nombor 5, 126 tahun tambah 92 tahun tambah 110 tahun. Nak jawapan dalam abad dan tahun. Jadi, pertama kita sediakan T ni, bentuk T dan masukkan unit yang terlibat adalah abad dan tahun. Okey, kita ambil dulu 126 tahun. Kalau awak nak terus tulis 126 tahun di bawah ruangan tahun pun boleh. Kalau awak nak jadikan 126 tahun kepada abad dan tahun, jadi 126 tahun ni kepada abad dan tahun adalah 126 bagi 100. Ataupun awak boleh congak 126 tahun adalah sebenarnya 1 abad 26 tahun. Jadi kita masukkan nilai dalam abad adalah 1 abad, tahun adalah 26 tahun. Tambah 92 tahun. Okey, tambah 110 tahun. 110 tahun adalah sebenarnya 1 abad 10 tahun. Jadi letak di ruangan abad 1 abad dan ruangan tahun adalah 10 tahun. Kemudian kita tambah macam biasa. 6 tambah 2 adalah 8. 9 tambah 2, 11 tambah 1, 12. Jadi 128 tahun. 1 tambah 1 adalah 2 abad. Awak tak boleh biar sampai sini saja sebab 2 abad 128 tahun ni dah lebih daripada 1 abad. Jadi 128 tahun ni kita tolak 100. Kita buang 1 abad lah. Okey. Tolak 100 sebenarnya awak tambah di ruangan abad 100 adalah 1 abad. Jadi 128 tolak 100 tahun adalah 28 tahun. Maka 2 tambah 1 adalah 3 abad. Jadi sebenarnya kita boleh buat kesimpulan 126 tahun tambah 92 tahun tambah 110 tahun. Jawapannya adalah 3 abad 28 tahun. Itu penting kena keluarkan balik sebab soalan ni melibatkan tempoh masa. Jadi tempoh masa kena nyatakan dalam unit abad dan tahun. Baiklah murid-murid, ini merupakan latihan untuk kamu pada hari ini, uji diri muka surat 154. Saya nak kamu buat soalan A hingga soalan H, salin soalan dan tunjukkan langkah pengiraan. Cikgu dah tunjuk tadi cara nak mengira menggunakan kaedah. Buat dulu bentuk T dan masukkan unit yang terlibat dan kira macam biasa, tambah. Andai kata unit tu dah terlebih, unit yang kecil itu jadikan unit yang besar. Okey. Saya rasa itu saja. Ambil gambar dan macam biasa hantar pada cikgu untuk cikgu semak dan beri markah TP untuk kemahiran menambah masa ini. Okey, sekian. Terima kasih.